Kenapa saya pilih Suang Ho Business yang akan disampaikan oleh SVM Noraini Rosdi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First dengar tak suara tak cantik. Dengar. Cuma kurang clear. Kurang clear dia ni. Dia bergema. Kurang clear. Okey. Dengar tak? Dengar. Tapi dia ada. Dah. Baru dengar lah cik. Sebab dengar. Kejap. Dengar tak? Saya dengar sikit. Okay, dah. Clear tak? Clear. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih gema. Sebab line kat sini. Tak apa-apa. Okey. Okey, cubalah. Aku cuba yang terbaik lah ya. Sekejap. Okey, alhamdulillah. Terima kasih MC Kak Mawan. Semakin baik mengacarakan majlis. Tahniah Syaizat juga semakin mantap perkongsiannya. So malam ni saya dipilih juga untuk berkongsi bagaimana untuk kita memilih multi level ataupun network marketing yang bagus dan kenapa saya pilih Suang Ho. So sekejap saya cuba share slide. Sekejap. Nampak tak? Nampak tak slide saya? Hello? Assalamualaikum. Nampak. Nampak. Cuma belum PowerPoint. Nampak. Dah ke? Okey. Cik buat slideshow cik. Tak nampak. Okay, sekarang dah slideshow. Sekejap ya. Alamak. Okey. Nak ke atas. Okey. Tajuk saya hari ni bagaimana memilih MLM yang betul. Multi level marketing yang betul. Okey. Sebelum kita memilih, sebelum kita membuat pilihan mana yang betul, mana yang tak betul, kita kena tahu dulu apa dia network marketing tu. Kan? Kalau kita tak tahu apa itu network marketing, macam mana kita nak memilih? Okey. Sebelum nak cerita apa itu network marketing, saya nak cerita juga dalam dunia kita ni sebenarnya ada 4 je cara kita untuk nak dapat pendapatan. Tak ada dah yang lain. Dia ada 4 ni je. Yang pertama, employee. Maksudnya have a job. Maksudnya apa dia? Kita bekerja dengan orang. Yang kedua, self-employee. Kita ada bisnes sendiri. Contoh, kita ada store burger, kita ada dropship. Any business yang kita buat lah, yang kita sendiri owner dia. Dan yang ketiga, business owner. Dengar macam sama. Self-employee pun business owner. Dan dengar sama kan? Tapi sebenarnya ada perbezaan dia. Dan juga yang ketiga tu investor. Investor ni pelabur saham. Employee tu dia bekerja. Maksudnya time yang menghasilkan duit untuk kita. So kita pergi kerja, ada duit. Kita tak pergi kerja, tak ada duit. Sama juga self-employee pun sama juga. Kita buat bisnes, contoh kita buat store burger. Kita buka kedai, ada duit. Kita tak buka. Dalam kita gunakan sebagai masa yang menghasilkan wang untuk kita. Dan di kolom yang sebelah kanan tu, business owner. Business owner tu adalah own a system di mana
Okey. Yang sebelah kanan tu adalah business owner, di mana people yang menghasilkan duit untuk kita. Di mana kita own a system. Sistem tu kita punya. Okey. Dan yang ketiga adalah investor. Investor ni kalau kita ada duit yang banyak, barulah kita boleh invest. Okey. Itu cara untuk kita dapat pendapatan. Apa dia network? Apa dia networking? Networking pula adalah sekejap ya, slide saya tak bergerak. Okey. Networking pula adalah yang saya kata tadi, people yang menghasilkan duit untuk kita. So macam mana kita nak pastikan semua ini berjalan dengan bagus? Yang pertama, sikap kena betul, kita buat, kita kena amanah. Yang penting last sekali kita kena sabar. Sebab bukan senang ya. Okey. Macam mana kita nak tahu sesebuah syarikat MLM tu genuine atau tak? Kita mesti tengok 4 ciri ni. Okay, kita nak tahu kalau ia betul-betul bagus, dia mesti 4 ciri ni. Yang pertama, produk yang berkualiti. Yang kedua, syarikat yang kukuh. Yang ketiga, kita mesti tengok plan pemasaran dia. Dan yang keempat, mestilah sistem pendidikan dia. Kalau tak ada keempat-empat ni, kita nak kata ia genuine pun tak pastilah ya. Tapi yang sebagusnya, yang sebaiknya kena ada empat-empat ni dengan tepat. Okey, apa dia dikatakan produk yang berkualiti? Produk yang berkualiti tu yang pertama, dia mesti mengutamakan kualiti produk tu, kualiti tinggi dari segi R&D dia, penanaman dia, pemprosesan dia sehinggalah kepada pemasaran dia. Itu kualiti yang kita kena tengok. Lepas tu mestilah diyakini. Contoh macam kita diyakini sejak 1987 dan lebih 31 tahun dah. Lepas tu yang ketiganya adalah terbukti berkesan. Okey, dia mesti terbukti berkesan dengan lagi yang okey, ini antara yang kita ada. Okey, yang kita ada rangkaian produk Shuanghu yang kita ada. Okey, ianya daripada 1988 sampailah ke sekarang dah 30 tahun lebih. Shuanghu hanyalah menjual linzi. Produk yang berasaskan linzi sahaja. Tak banyak pun. Tapi sehingga sekarang dia boleh sustain perniagaan dia. Tak, maksudnya bak kata Kak Liza, tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan. Itulah dia Shuanghu. Okey. Ini dalam keadaan kita yang, ini kita nak cerita produk yang berkualiti ya. Ini dalam keadaan negara orang kata apa? Banyak perniagaan yang tutup, yang slow down sekarang, tapi Shuanghu dengan gahnya memperkenalkan 4 lagi produk baru dalam keadaan ekonomi kita yang sangat-sangat malap dikatakan. Okey, tapi tidak pada Shuanghu. Okey. Di mana kalau kita tengok yang kedua, 3 produk utama linzi target linzi ni dikeluarkan pada 6 hari bulan 4 2020, iaitu bulan kedua kita diisytiharkan PKP, dan juga pada 1 bulan 10 2020 pun kita keluarkan lagi produk, dan keempat-empat produk baru ini pun mendapat permintaan yang sangat-sangat hebat. Okey. Okey, ini lagi. Okey, antara produk-produk Shuanghu yang ada. Okey, kita ada set VCAT, kita ada set EcoSense dan juga Go Eco. Selain daripada produk-produk yang lain lah. So ini antara produk berkualiti yang kita kena tengok. Okey. Syarikat yang kukuh. Macam mana tu nak kata syarikat yang kukuh? Okey. Macam Shuanghu lebih 31 tahun dah dalam pasaran. Okey, macam mana kita nak tahu kata kukuh? Mungkin orang kata tak kenal pun Shuanghu, tak ada pun billboard, tak ada pun kat TV. Sebenarnya
kekukuhan sebuah syarikat tu bukanlah bergantung kepada bersama ni billboard dia ada. Berapa banyak billboard di highway dia ada dan juga berapa kerap dia keluar TV. Bukan. Okay. Kukuhnya syarikat itu bergantung kepada produk dia yang berkualiti. Dan tanpa ada billboard, tanpa ada iklan di TV, kukuh di pasaran sehingga hari ini. Dan ia syarikat yang sangat stabil. Dia ada ladang tanaman linzi sendiri, dia ada pusat R&D dan juga kilang pemprosesian sendiri, macam mana yang diceritakan oleh Ustaz Izzat tadi. Okay. Semua tu adalah milik Chuang Hu, milik kita. Kita adalah owner of the company. So, semua ladang-ladang yang Ustaz Izzat cerita tadi, kan? Okay, ini dia kita nak tengok. Syarikat yang kukuh. Chuang Hu selama 30 tahun berada di 9 buah negara. Mesti orang kata, alah baru 9 negara, orang lain dah pergi 30. Itulah istimewanya Chuang Hu. Dia tidak mengejar berapa banyak negara yang dia pergi. Tapi dia pergi ke sesebuah negara, dia expand bisnes dia mengikut kepada kapasiti pengeluaran linzi dia. Sebab dia nak dari segi dia nak expand bisnes, dalam masa yang sama dia juga nak jaga kualiti produk dia. Sebab macam mana Ustaz Izzat cerita tadi tu, Chuang Hu tanam sendiri, jaga sendiri, proses sendiri linzi. Jadi Chuang Hu tahu berapa banyak linzi yang dia ada dan boleh cover untuk berapa negara. Jika sekiranya Chuang Hu nak expand lagi ke negara lain, Chuang Hu akan plan untuk tambahkan orang kata apa, kebesaran ladang dia untuk nak tampung negara yang baru. So itu hebatnya Chuang Hu. So kalau kita tengok yang satu lagu lagi satu ni, kalau kita tengok yang lagi satu ni, okey, yang sebelah kanan ni, ini adalah bangunan HQ Chuang Hu, Wisma Chuang Hu di KL. Okey, saya difahamkan ya. Wisma ini dibeli oleh Chuang Hu cash. Nanti bila dah boleh ke Chuang Hu semula, jom ramai-ramai kita pergi tengok hebatnya bangunan Chuang Hu yang kita ada. Okey, ini adalah kilang yang kita ada. Ustaz Izzat ada tunjuk tadi. So ini adalah kilang yang kita ada. So kita juga dijemput ya untuk pergi tengok sendiri. Betul tak? Betul tak gambar ni? Betul tak kilang ni? Saya dah pergi dah tu. Tu yang gambar tu saya. Saya pergi tahun saya pergi tahun 2017. Masya Allah. Memang tak tahu nak cakap. Okey? Nak tahu macam mana? Kena pergi tengok sendiri. Nanti bila dah sempadan negara dibuka. So ini adalah pembangunan biotek dan bioperubatan yang canggih. Ini adalah pusat R&D yang kita ada. Di sinilah di mana bilik pembiakan bakal linzi tu diuji. Yang mana tadi Ustaz Izzat cerita berpuluh-puluh spesies linzi yang kita ada tu. Di sinilah tempatnya ia diuji. Bilik nak periksa kualiti, orang kata apa, bagus supaya kualiti linzi yang dikeluarkan tu daripada tahun 1988 sehinggalah tahun 2021 sama dan bertambah baik. So di sinilah tempat pemeriksaan dia. Dan juga di sini jugalah tempat pembangunan untuk produk-produk baru. So ini adalah ladang dia. So ladang dia pun Masya Allah sangat hebat ya. Di mana kita kata fully computerized. Maksudnya dikawal sepenuhnya oleh komputer. So kalau kita tengok ada macam rumah hijau ni, okey, rumah hijau ni dia memang dikawal sepenuhnya oleh sistem komputer, di mana kalau
Lindsay ni sangat sensitif ya, dia tak boleh panas sangat, dia tak boleh sejuk sangat. So dia kena sedang-sedang je. So macam mana nak pastikan cuaca itu sedang-sedang sahaja supaya kualiti dia terjamin. That's why kita guna fully komputer, di mana bila detektor dia detect panas sangat, layar dia akan tutup, air dia akan keluar. Tapi kalau sejuk sangat, layar dia akan buka. So cuaca dalam tu akan panas. So itulah di dalam penghasilan produk. So, dan yang ketiga, yang kita nak tahu macam mana kita nak tahu genuine ke tak suatu MRT label tu, kita kena tengok juga plan pemasaran dia. Kalau tadi produk dah bagus, syarikat dah bagus, tapi kalau plan pemasaran dia tak bagus pun tak menjadi juga kita nak buat bisnes. Okay, so yang ketiga yang wajib kita tengok adalah plan pemasaran. Okay, yang mana berkeupayaan bertahan sejak 1987. Plan pemasaran Xuanghou ni sejak ia diperkenalkan 1987 sehinggalah ke hari ini kita masih menggunakan plan yang sama tanpa ada apa-apa perubahan. Okay, hebat kan? So terbukti mampu dicapai dengan lahirnya ramai usahawan berjaya dalam tempoh Xuanghou lebih 30 tahun ni. So dalam tempoh 30 tahun ni kita tengok sangat ramai usahawan yang berjaya dihasilkan oleh Xuanghou, oleh plan pemasaran Xuanghou, sangat banyak. 2 tahun kebelakangan ini, di mana di saat kita dilanda pandemik ini pun sangat ramai usahawan yang lahir daripada plan pemasaran Xuanghou. Dan plan pemasaran ini juga tak pernah diubah, tak pernah ditukar. So daripada tahun 1987 sampai pada hari ini, kita masih menggunakan plan yang sama. Okay, apa plan tu? Okay, Xuanghou hanya ada 2 set plan ni sahaja. Okay, iaitu yang pertama dulu diperkenalkan 3,200 mata, dan yang kedua ini disebabkan orang kata apa, dia perkenalkan pula plan 111. Tapi sebenarnya plan jangan salah faham, kata tak pernah ubah, tapi ni ada 2. Sebenarnya plan 11 kopi CEO ni juga adalah sebenarnya pecahan kecil daripada 3,200 mata. So nanti dalam mungkin siri-siri sebelum ni kita dah cerita apa itu plan kopi 111, dan kita juga dah pun cerita last week asas 3,200 mata. Okay, nanti ada masa kita boleh ulang balik apa dia hebatnya 2 set plan ini. Sangat hebat sebenarnya kalau betul-betul kita faham. Dan nak berjaya, kena faham kedua-dua plan ini. Okay, contoh projek kopi 111. Kita dengar kopi 111. Macam alah kopi je kan. Tapi sebenarnya, subhanallah saya nak cakap, satu plan yang sangat mudah dicapai. Pelaksanaan tu bergantung kepada diri sendiri. Nak capai tu macam mana. Tapi plan dia sangat mudah. Okay, sangat mudah untuk kita buat, di mana kita hanya perlu minum sekotak kopi, jual sekotak kopi dan lahirkan satu ahli baru dalam masa sebulan. Dan jika aktiviti itu kita teruskan, hello? Okey. Jika aktiviti itu kita teruskan dalam masa 12 bulan, jika aktiviti itu kita jalankan selama 12 bulan, pada bulan ke-13 kita akan dapat pendapatan 12,280. So macam mana nak capai, macam mana nak dapat macam mana nak tahu lebih lanjut tentang projek kopi 1 ni, boleh tanya kepada rakan-rakan upline lah. Okey. Xuanghou adalah satu perniagaan yang menjana pendapatan pasif. Ini adalah
Saya tunjuk juga ini adalah 9 jenis bonus yang disediakan oleh Shuanghu untuk kita. Okey, satu keuntungan runcit, yang kedua bonus prestasi 4 hingga 28%, yang ketiga adalah bonus kepimpinan. Maknanya daripada 3 kita ada 9 bonus. Okey, yang diperkenalkan untuk kita daripada 1987 sehinggalah kepada hari ini, 30 tahun dah plan ni tak pernah berubah. Okey. Okey. Dan yang terakhir yang kita kena tengok untuk nak memilih sesuatu multi-level tu adalah sistem pembelajaran. Sistem ini juga sangat penting untuk kita tengok, untuk kita tahu. Sebab apa? Produk dah bagus, syarikat dah sangat mantap, marketing plan pun sangat bagus, tapi penyampaian kepada kita itu kita tidak disampaikan dengan bagus pun tak menjadi juga dalam suatu multi-level tu. So kena pastikan juga sistem pembelajaran itu pun bagus. Dalam Shuanghu sebelum PKP syarikat telah rancang untuk 2 kali meeting setiap bulan untuk bahasa Melayu, dan juga dia adalah alternate dengan bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Ini secara fizikal di syarikat Shuanghu setiap bulan. Jadi kalau nak berjaya dalam Shuanghu kena hadir semua meeting. Dan dalam keadaan sekarang pandemik pun Shuanghu tak berdiam diri. Dia ada sediakan live meeting di FB, FB Live. So kita ikut je, free je. Dan dia juga sediakan platform e-learning untuk kita belajar di portal Shuanghu. So dalam ni kalau nak tengok video-video pembelajaran tentang produk, tentang testimoni, semua ada dalam ni. So rajin-rajinlah diri untuk nak buka e-learning tu. Dan orang kata apa, sistem pembelajaran Shuanghu juga sentiasa ada. Di mana contoh macam malam ini pun kita punya kelas Zoom meeting adalah salah satu daripada sistem pembelajaran yang dianjurkan oleh upline kita. So hadir. Sebab apa? Kita nak berjaya kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak berjaya kan? Susah, boleh, tapi susah untuk kita capai. So ini adalah 4 ciri penting yang kita perlu tahu sebelum kita nak pilih sesuatu multi-level itu. Okey, ada apa-apa nak tanya tak untuk yang first tajuk saya tadi? So kalau tak ada soalan, saya teruskan juga kenapa saya pilih Shuanghu. Dalam banyak-banyak perniagaan tu, kenapa Shuanghu yang saya pilih? Sebenarnya Shuanghu ni adalah sebuah perniagaan yang sangat unik di mana dia adalah sebuah perniagaan yang memberi harapan kepada kita. Harapan apa yang Shuanghu berikan? Yang pertama, untuk kita kekal sihat. Sihat secara fitrah. Sihat secara betul. Yang kedua, harapan untuk kita memiliki kebebasan masa. Apa dia kebebasan masa tu? Maksudnya masa tu kita punya. Kita nak kerja ke, kita tak nak kerja ke, tapi dalam masa yang sama, orang kata apa? Kita ada kebebasan kewangan juga yang tak ada limitnya. So 3 harapan inilah yang dijanjikan oleh Shuanghu kepada kita. Dan walaupun belum lagi mencapai maksimum pencapaiannya, tapi alhamdulillah saya secara jujurnya saya merasai ketiga-tiga harapan itu. Yang pertama, sihat. Okay, nanti saya cerita sikit lah, latar belakang saya. Yang pertama, sihat. Yang kedua, alhamdulillah saya merasai dan saya dalam Shuanghu ini saya berani berimpian, insyaAllah.
lain-lain faedah yang kita dapat ni dalam perniagaan Syuanghu yang dijanjikan kepada kita oleh Syuanghu. Bonus bulanan yang sangat hebat. Alhamdulillah saya dah dapat. Dan yang kedua, bercuti. Bercuti ni sebenarnya dah dapat juga. Tapi disebabkan pandemik, so tak dapatlah nak join pergi melancong tu. Tapi digantikan dengan cash ya oleh Syuanghu. Okey, saya personally baru menikmati yang pertama dan yang kedua. Okey, dan belum lagi menikmati yang ketiga, empat dan lima. InsyaAllah coming soon ya. InsyaAllah coming soon kita sama-sama usahakan dan doakan saya. Lepas tu apa lagi yang kita dapat dalam perniagaan Syuanghu ni? Bila makin lama saya mengenali Syuanghu, makin jatuh cinta saya dengan Syuanghu. Apa dia? Yang pertama, umur. Maksudnya makin bertambah umur kita, tapi kita ni makin bernilai. Maksudnya macam mana tu? Bila kita makin meningkat usia, dengan kita ada nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat uang, umur kita tu makin bernilai. Sebab dengan adanya ketiga-tiga ni, kita orang kata apa? Kita dapat nikmati hidup kita tu dengan lebih selesa. InsyaAllah. Lepas tu yang kedua ni ilmu. Okey, makin tua kita makin bertambah ilmu kita dan insya-Allah menjadi rujukan kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan kesihatan kita pun semakin baik. Alhamdulillah, saya personally sangat-sangat bersyukur. Okey, dari masa ke semasa kesihatan saya bertambah baik. Okey, bukan kesihatan saya saja, kesihatan diri, keluarga saya, saudara, kawan-kawan saya, kenalan-kenalan saya, okey. Mereka juga menikmati kesihatan tu. Dan hubungan sosial juga sangat bagus kerana Syuanghu ini bukan sahaja mendidik kita untuk berniaga, tapi dia juga mendidik sikap kita. Di mana kalau kita betul-betul nak berjaya dalam Syuanghu, kita harus memiliki sikap yang betul. Macam mana sikap yang betul tu? InsyaAllah kelas yang akan datang kita akan cuba pas topik-topik yang lain. Di mana sosial yang baik tu, kat mana saja kita pergi, kita ada orang kita kenal. Kita ada kawan-kawan. Kita ada orang kata apa? Kita sentiasa ada connection dengan people walaupun di mana saja kita ada. Kalau bukan direct line kita mungkin ada down line kita. Yang mana bila kita nak turun, kita akan bagi tahu, okey, saya nak pergi sini. Sudah pasti kedatangan kita tu ditunggu-tunggu oleh rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah kerana kita pergi kat situ, bukan kita pergi kosong, kita pergi situ dengan ilmu yang kita bawa untuk dikongsikan dengan mereka. Sudah pasti kedatangan kita itu dinanti-nantikan. So lagi satu, wang. Maksudnya makin lama, makin bertambah dan mungkin berlebih-lebih. Ini Kak Lina selalu ceritalah, wang makin bertambah dan mungkin berlebih-lebih. Alhamdulillah, walaupun taklah lebih sangat, tapi dapat orang kata apa? Dapat satu orang kata apa? Satu kepuasan, okey, dalam diri kita ni. Macam saya sendiri, saya berasa sangat-sangat bersyukurlah dengan apa yang saya dapat. Okey. So untuk berjaya dalam Syuanghu ni, kita dah ada satu syarikat yang bagus, kita dah ada orang kata apa? Ilmu, kita dah tahu dah matlamat apa yang kita nak capai dalam Syuanghu ni, tapi orang kata apa? Kita kena setkan matlamat yang kita nak tu, kena jelas apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak capai dalam Syuanghu ni sebenarnya. Yang pertama tu, kita kena tahu kenapa kita pilih Syuanghu. Macam saya akan kongsikan sikit nanti background kenapa saya pilih Syuanghu tu. Saya jelas, saya nampak kenapa saya pilih Syuanghu. Kalau tak jumpa lagi,
kalau tak tahu lagi kenapa nak join Chuang Ho ni, carilah. Cari sampai jumpa apa keistimewaan yang ada dalam Chuang Ho yang tak ada di tempat lain. Cuba cari. InsyaAllah kita akan kalau kita ikhlas mencari, kita akan ditemukan dengan jawapan yang sangat tepat. Okey, yang pertama yang semua orang mesti nak ialah sihat. Okey, Chuang Ho hebat kerana dia tidak hanya menjual produk kesihatan. Dia katalah, dia jual lah sebab bisnes kan, bisnes kita ada jual beli. So, Chuang Ho tidak hanya menjual produk kesihatan, tetapi Chuang Ho juga datang dengan ilmu kesihatan yang sangat hebat. Okey, nak sihat kita kena faham kenapa, macam mana. Satu, kena faham macam mana kita sakit. Yang kedua, kita kena faham macam mana penyakit itu datang. Kenapa kita dapat penyakit itu. So kita kena faham betul-betul kenapa. Tapi kita kena tahu punca dia kat mana. Barulah kita boleh rawat. Kita kena rawat punca dia. Contoh saya bagi, paip air sumbat. Okey. Pilih rumah kita tak ada air. So macam mana kita nak rawat tak ada air? Kita kena tahu kenapa, bocor ke dia, sumbat ke dia, pilih tu ada masalah ke. So kalau lah kata kita tahu apa punca dia tak ada air tak keluar tu, dan kita dapat punca dia, kita rawat punca itu, insya-Allah kos dia akan lebih murah. Sama juga dengan kesihatan kita. Kenapa kita kencing manis? Kenapa kita darah tinggi? Kenapa kita migrate? So bila kita dapat tahu punca kenapa kita dapat penyakit-penyakit itu, insya-Allah kita punya jalan untuk penyelesaian itu sangat mudah. Yang kedua, wang. Okay. Semua orang nak wang. Jadi macam mana nak dapat wang? Kena fahamlah marketing plan tu. Macam mana cara Chuang Ho mengajar kita untuk mencari wang, kita kena faham. Barulah kita boleh jalankan dengan betul. Maksudnya kita dah ada jalan A, sangat mudah untuk kita ikut. Jadi kalau kita tak faham marketing plan tu apa, kita akan pergi jalan B. So kalau kita pergi jalan B, kena redah pula reba-reba semua yang baru, so lama-lama kita akan give up. So tak perlu buat jalan baru, ikut je jalan yang kita dah sedia ada ni. Okey, masa. InsyaAllah kena sabar. Cukup masa, cukup ilmu. Bila diri kita benar-benar bersedia, dia pasti akan berlaku. Maksudnya kejayaan tu pasti tidak akan capai. InsyaAllah. So semua ni kita akan capai hanya dengan ilmu. Tanpa ilmu, semua ni tak capai. Macam mana nak dapat ilmu? Kena datang kelas. Patrick Tan pernah berfungsi, dia nak berjaya dalam Chuang Ho, dia kata, dia hadir 30 meeting sebulan. Cuba bayangkan, 30 meeting sebulan. Bermaksud hari-hari dia ada meeting. Hari-hari dia ada meeting. That's why dia berjaya. Tanya diri kita, cukup tak 30 meeting sebulan? Cukup tak? So kalau tak cukup, kena cukupkan. Okay. Saya nak cerita, sebab yang ni saya tak buat slide. Okay, sebab saya rasa saya nak cerita kenapa saya pilih Chuang Ho sebetul-betulnya. Okay. Saya mula kenal Chuang Ho ni sebenarnya umur saya 15 tahun. Okay, masa tu form 3. Cukup umur 18 tahun tu saya sign up untuk kali pertama. Dan saya mulalah dengan kakak saya, Godaiman Haslina ni, buat bisnes. So masa tu sangat teruja bila diceritakan ya, dapat duit banyak, semualah. So orang muda kan, dia sangat teruja. Jadi
bila saya pulun usahalah Kak Ina, sekali tu dapat gaji. Kak Ina pun cerita kat saya, "Dek ni hari ni hari gaji." Oh ya ke? Saya kata, oh bestnya. Saya kata, sekali Kak Ina bagi duit gaji kat saya. Tahu apa saya dapat masa tu? Saya dapat tak sampai RM5 pun. So saya memang gelak sangat lah. So tu saya kata, macam ni punya usaha tak sampai RM5. Sebab kenapa masa tu tak berjaya? Sebab tak ada ilmu. Masa tu syok sendiri je nak buat, tak ada ilmu. Okay, so saya dapat tak sampai RM5. Jadi disebabkan tu dah muda lagi, so saya sambung belajar, saya bekerja, cuba bekerja di tempat lain, and then pada tahun 2009 saya sign up semula. So saya sign up yang kali kedua, saya ada ilmu sikit. So saya capai VM yang pertama pada 2011. Tapi bila saya 2011 tu, saya capai VM pun secara tidak sengaja. Saya jadi VM. Okay. So dalam dindong-dindong 2009 saya sign up tu, dindong-dindong tu saya pernah kerja kilang, saya bekerja dengan beberapa dan Sansik, saya menjadi pengurus projek masa tu. Jadi tahun 2008 saya jadi pengurus projek di PPKC. So masa tu pun Kak Ina dah ajak saya untuk mulakan, tapi saya sangat konon-konon committed lah dengan kerja saya masa tu sebagai pengurus kilang. Memang saya sangat fokus, saya sangat memberi tumpuan saya kepada kilang saya tu. Okay. Sehingga daripada ayah, arwah ayah saya, dia kata balik cepat, ayah tak siap dia untuk klinik. Okay, saya ni tanpa lengah, memang terus balik, terus bawa ayah saya pergi klinik, dan pada masa itulah ayah saya demam chikungunya, dan pada masa yang sama juga dia didiagnose dia kena serangan jantung. So pada masa tu memang sangat-sangat macam tak tahu nak buat apalah. Walaupun nama je pengurus kilang tapi gaji tak bersamanya pun. So pada masa tu memang 100% mengharapkan Kak Ina untuk penyelesaiannya. So pada masa tu juga Kak Ina ajak saya untuk sama-sama fokus bisnes, tapi saya masih lagi tak nak. Saya masih lagi tak nak bersungguh-sungguh. Jadi banyaklah masa tu saya buat. Dia samping saya kerja di PPKC, saya juga share dengan kakak saya buka kantin kilang. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya dapat tender pembekalan makanan daripada government. So banyaklah yang saya buat. Pada masa yang sama saya berniaga pasar malam, pasar tani, memang saya buat all masa tu. So memang all out juga saya buat, tapi saya terus buat macam tu. Akhirnya kesihatan saya terganggu juga lah, di mana pada 2011 saya kena serangan tonsel yang sangat-sangat kronik. Tonsel ni memang saya dapat, memang dah lama saya kena, tapi 2011 tu lah yang paling kronik sehingga kan saya warded. Okay. Lepas tu pada 2011 tu bila saya warded, memang saya perlukan makan produk yang sangat banyak. Tapi saya masih lagi dikategorikan sebagai yang bernasib baik kerana pendapatan daripada kontrak government tu, kontrak pembekalan makanan tu saya gunakan sepenuhnya untuk beli balik kesihatan saya yang hilang semasa saya bertumus-tumus kerja tu. Okay. Lepas tu pada tahun 2012, dengan kita kata rezeki itu datang daripada Allah kan. So pada tahun 2012 saya hilang semua. Saya hilang kerjaan saya sebagai pengurus kilang. Saya stop kantin. Lepas tu kontrak government pun saya tak dapat. Jadi saya rasa sangat down masa tu.
Alhamdulillah, arwah ayah saya kata tak apa, rezeki tu milik Allah, usaha lagi. So pada masa itulah saya decide untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Saya kata saya nak buat bisnes Shonghu. Tapi saya baru cakap nak buat bisnes Shonghu, ilmu kurang lagi pada masa itu. Jadi saya datang KL, saya ingat lagi Ma'al Hijrah masa tu, memang saya betul-betul berhijrah pada Ma'al Hijrah tahun 2012 tu. Saya datang KL tanpa ada apa-apa orang kata apa, planning yang kuat, melainkan nak buat perniagaan Shonghu. So saya stay kat rumah Kak Ina. Tapi nak jadi rezeki saya, alhamdulillah one of kawan best friend Kak Ina datang beraya. So Kak Ina lah ringan-ringan kata, ada kerja kosong tak untuk budak-budak ni sementara nak buat perniagaan Shonghu. So saya diterima bekerja di JKM sebagai PSH, pekerja sambilan harian di mana bergaji hari RM54 sehari. So orang kata apa, budak kampung masuk bandar dapat kerja di bangunan tinggi, orang kata. So sangat-sangat teruja masa tu, bestnya dapat menjejakkan kaki ke bangunan tinggi di Putrajaya. So saya memberi sepenuh komitmen saya bekerja pada masa tu. Saya memberi komitmen yang penuh masa saya bekerja. So memang saya lupa sekejap ni asas saya untuk apa? Untuk buat Shonghu ni. So saya memang 100% saya bagi tumpuan saya kepada kerja. Walaupun masa tu Kak Ina selalu ingatkan saya datang meeting, tengoklah perniagaan Shonghu ni, itu sementara saja. Tapi saya sangat suka dengan kerja saya. Sampailah ke hari ini pun saya sangat suka dengan kerja yang saya buat tu. Sebab ia melibatkan pendidikan awal kanak-kanak juga. So saya memang sangat suka. So saya buat. Memang betul-betul sungguh jugalah. Siang malam orang balik, saya tak balik lagi. Saya stay back kat office, saya buat kerja semua. Sehinggalah tahun 2016 saya diuji dengan masalah kesihatan yang sangat pun. Saya dapat sakit kulit yang sangat-sangat teruk pada masa itu. So sekali lagi saya perlu gunakan duit yang sangat orang kata apa, banyak jugalah untuk saya nak rawat diri saya. Jadi pada masa itulah sekali lagi saya decide juga untuk buat perniagaan Shonghu sebab masa tu saya kena makan produk yang sangat banyak. Jadi dengan kerja yang saya buat tu saya tak mampu pun untuk nak bantu saya untuk nak beli produk lah. Okey, pada masa tu. Tapi saya terpaksa makan produk sebab bila saya bukan tak ke hospital, saya pergi, tapi disebabkan result yang saya dapat daripada pemeriksaan itu, saya rasa ya ke? Betul ke? Jadi dengan ilmu yang kita ada ni, dengan apa yang kita faham Lingzi ni, so saya decide untuk makan Lingzi sepenuhnya, tapi tak ada duit. Jadi masa tu juga Kak Ina kata, itulah dulu ajak buat tak nak buat, tapi pada saya tak apa. Never too late to start all over again. So saya start lagi buat Shonghu dan saya capai VM semula pada 2016 tu lah, masa saya sakit tu. Saya capai balik VM saya semula pada masa tu. Alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur. Dan bila saya decide untuk buat perniagaan Shonghu ni, masa tu saya mula berkongsi. Bila saya mula berkongsi ni, sangat-sangat banyak rejection yang saya dapat daripada kawan-kawan saya. Okey, sehingga kan ada yang kata sikit-sikit kopi dia yang bagus, sikit-sikit kopi dia yang bagus. So saya rasa macam satu hinaan kepada saya dan dia memberi satu motivasi kepada saya untuk saya buktikan yang betul Shonghu boleh memberi satu pendapatan yang sangat bagus kepada saya. Jadi dindong, masa tu capailah umur saya 40 tahun.
So pada masa itu jugalah saya terfikir, ya Allah, saya kata di usia saya yang 40 tahun ni, saya adalah seorang yang loser lah pada saya. Walaupun saya rasa ada kerja, ada orang kata, tapi di usia 40 tahun ni saya tak ada apa-apa. Kerja saya hanyalah sambilan. Saya tak ada simpanan. Okay? Saya tak ada apa-apa. Okay? Dengan hidup saya yang seorang diri, okay? Saya tak ada apa-apa. So saya sangat berfikir, ya Allah, apa nak jadi pada usia aku tua nanti? Apa nak jadi ke aku? Aku nak jadi apa? Okay, pada masa tu. Value ke hidup aku nanti. Sebab saya tak ada apa-apa. Seriously, honestly, saya memang tak ada apa-apa simpanan pada usia saya 40 tahun. Melainkan KWSP je yang saya ada. Itu pun tak banyak mana. Jadi pada masa itulah saya mula decide sesungguh-sungguhnya untuk saya buat Syuangho. Alhamdulillah, walaupun memang saya decide tapi tak orang kata apa, semangat tu on off, kadang-kadang ya, kadang-kadang tak. Tapi orang kata apa, saya sangat-sangat bersyukur dikurniakan kakak yang daripada saya sekolah sampailah sekarang, dia sangat-sangat support saya. Saya ni anak yang sangat nakal, sekolah lari, okay, pergi sekolah lari, lompat pagar, semua saya buat. So kakak saya lah, Kodaiman Hasina lah, yang sentiasa ada di belakang saya. Setiap kali saya orang kata apa, salah dalam keputusan hidup saya, dialah yang ada di belakang saya. Dia yang selalu tarik saya. Samalah dalam perniagaan Syuangho ni, dia jugalah yang selalu push, selalu paksa saya. Kadang-kadang sampai saya rasa macam, aduh, hai Kak Ina ni kan tak cemuh ke nak paksa-paksa ni. Sampai saya macam, saya rasa macam tu lah. Ini memang saya bercerita ni dia dengar kan. Sampai kan kadang-kadang saya buat sesuatu itu kerana paksaan. Dan kerana paksaan itu jugalah saya capai apa yang saya capai sekarang, alhamdulillah. So alhamdulillah, saya capai BM pada 2016 dan saya capai senior vice manager saya pada 2020 bulan pertama kita diumum PKP. Itu saya nak ceritakan apa, Syuangho adalah satu perniagaan yang benar, yang sangat-sangat betul. Okay, dalam keadaan apa juga, kalau kita betul caranya, kalau kita ada ilmunya, insya-Allah kejayaan tu milik kita. So saya capai senior vice manager pada 2020 bulan 3, dan pada masa itulah saya tak menoleh lagi ke belakang, saya terus melangkah. Dan alhamdulillah tadi usia awal 40-an saya tak ada langsung simpanan saya. Alhamdulillah saya syukur sangat, walaupun tak banyak, tapi dengan Syuangho saya mampu membuat simpanan more than 3,000 bulan. Alhamdulillah sangat-sangat. Ini saya cerita betul-betul jujur daripada hati saya. Buatlah Syuangho. Pilihlah Syuangho. Penat macam mana pun, di reject macam mana pun, dihina macam mana pun, buktikan yang Syuangho adalah benar untuk kita pilih untuk masa depan kita. Saya sangat-sangat nampak dalam keadaan rata-rata kita dengar orang meniaga tak boleh meniaga, okey, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tapi penempatan saya dalam Syuangho, alhamdulillah, kalau terjejas pun sikit sangat. Okey.
dan saya masih lagi mampu membuat simpanan seperti yang saya plan. Saya sangat-sangat bersyukur dengan peluang yang ada dalam Syuangho ni. Ibarat kata Syuangho ini adalah sebuah gunung emas yang disediakan kepada kita. Terpulanglah kepada diri anda sendiri nak cangkui pakai apa. Nak pakai sudu ke, nak pakai jari, satu jari ke, nak pakai sudu ke, nak pakai senduk ke, nak pakai broza ke, nak pakai apa saja, terpulanglah pada diri anda sendiri sebab benda tu memang semuanya dah tersedia untuk anda. Macam mana kita nak grab, macam mana nak buat, terpulanglah. Sebab this is your business, not my business. This is your business. Even though saya apply, ada downline saya kat sini dan ada upline saya kat sini, this is our business. Business kita sendiri. Buatlah. Okay? Menangis pun tak apalah dalam mencapai kejayaan Syuangho, mencari kejayaan Syuangho ni kerana sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Itu yang saya nak sampaikan. Sangat-sangat berbaloi. Dan saya nekat untuk berhenti kerja saya bila saya capai gaji saya 10K. InsyaAllah tak jauh dah. Ataupun mungkin dalam masa terdekat ini jugalah. Mungkinlah doakan saya untuk saya buat satu keputusan yang sebenarnya tak terfikir pun saya nak buat. Tapi insyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, saya akan fokus pada Syuangho dalam masa terdekat. InsyaAllah doakan saya ya semua. Dan apa yang satu lagi yang menolak saya ke depan adalah revenge. Revenge itu adalah dendam. Saya berdendam, tapi bukan yang tak baik. Okay. Saya berdendam dan saya berjanji untuk membalas dendam saya itu dengan kejayaan saya yang cemerlang. InsyaAllah, doakan saya. So itu kenapa Syuangho menjadi pilihan saya pada masa ini. Saya harap ianya juga menjadi satu ruang kepada satu inspirasi kepada anda untuk mencipta kejayaan dalam Syuangho. Sebab nak berjaya dalam Syuangho tak perlu PhD, tak perlu master, tak perlu ijazah, tak perlu SPM, tak perlu apa-apa. Yang diperlukan hanyalah willingness, kesanggupan untuk belajar, sanggup untuk menjalankan. Sanggup tak sanggup? Tanya diri sendiri, aku nak buat Syuangho ni, aku sanggup tak sanggup? Kalau sanggup, bermaksud sebelah kaki anda telah berjaya. Okay? Sebab even you doktor sekalipun, PhD, you tetap kena lalui track yang sama dengan orang yang tak ada apa-apa kelulusan untuk berjaya dalam Syuangho. That's why saya kata, nak berjaya dalam Syuangho tak perlukan kelulusan yang tinggi. Hanya kesungguhan sahaja. Okay? Cuma bezanya kalau orang tu ada sedikit contoh kita panggil pendidikan, mungkin lebih mudah jalan dia. Tapi kita pun tak susah sangat lah. Saya pun bukannya pandai sangat belajar. Kalau selalu lompat pagar ni kan, tak pandai sangat pun. Tapi apabila dipaksa, cara ni kan dipaksa sebenarnya. Saya sangat-sangat dipaksa. So saya rasa macam dari segi emosi saya sangat tidak bersedia. Okay, sebab ada a few thing yang berlaku pada saya sangat tidak bersedia. Tapi disebabkan satu paksaan dan saya juga memaksa diri saya untuk buktikan revenge saya itu tercapai, saya buat juga. Even though dalam keadaan yang pada saya emosi saya tidak begitu normal lah. Okay.
So itu sikit sebanyak kongsian saya. Okey, slide saya lagi. Okey, Pak kata Go Diamond Haslina, dalam kita nak capai kejayaan kita dalam Syuangbo ni, kita kena tahu keutamaan antara penting dan rutin. Apa dia penting? Apa dia rutin? Penting itu, kalaulah kita nak buat Syuangbo, bermaksud Syuangbo kena di depan. Syuangbo kena ada di depan. Dahulukan Syuangbo. Apa benda pun dahulukan Syuangbo. Kalau yang rutin tu adalah benda yang hari-hari kita buat. Kalau sudah rumah, bangun pagi, masak, buat breakfast, lepas tu basuh kain, sidai kain, sapu rumah, mop lantai, masak tengah hari, kan? Itu adalah rutin. Rutin yang kita buat hari-hari yang tidak memberi apa-apa perkembangan dalam diri kita. So rutin tu kita boleh buat masa lain. Dahulukan, contohlah nak sedia kain, tiba-tiba ada downline call, Kak saya nak kopi, nak buat yang mana dulu? Mana dulu kita nak dulukan? Yang penting dululah, hantar kopi dulu. Balik saat lagi sedia kain. Kata juga kain tu kan? Itu perbezaan antara penting dan rutin. So kena pilih. So kalau betul-betul nak buat Syuangbo, kena pilih, kena pilih keutamaan yang kita kena bagi. Ini Go Diamond Haslina selalu cakap benda ni. So praktikkan, insya-Allah. Jadi kawan-kawan, jangan tak agak-agak lah. Kalau yang belum jadi ahli, yang ada dengar malam ni, jangan tak agak-agak untuk jadi ahli sekarang. RM15 je sekarang. Dulu first dulu nak jadi ahli Syuangbo RM60. Lepas tu turun lagi RM37. Turun lagi RM35. Turun lagi. Tak ingat berapa. Last dia turun RM15. 26. Lepas 35 tu 26. Lepas tu sekarang turun lagi RM15. Masya Allah. Kat mana you all nak cari satu syarikat yang sentiasa turun. Tapi gaji kita naik. Kat mana you all nak cari? Kat mana you all nak cari? Apa lagi yang menghalang anda untuk buat bisnes ni? Kalau dulu orang kata mahal lah nak jadi ahli RM60. Okey, Syuangbo dengar keluhan kita, turun lagi. Pun mahal juga, turun lagi. Mahal juga, turun lagi RM15. So, apa lagi yang menghalang? Tanya diri sendiri, apa lagi yang menghalang? Okey. So, sesimpel mulakan dengan secawan kopi CEO untuk merealisasikan impian kita. So, permulaan yang baik tu bertindaklah sekarang. Buatlah sekarang. Okay? Sebab kita tak tahu bila masa kita perlukan produk yang sangat banyak untuk diri ataupun keluarga kita. Kita tak tahu bila. Okay? So bersedialah. Sebelum semua tu jadi kat kita, bersedialah. So kurangnya bila benda tu berlaku, kita dah bersedia. Tak banyak, sikit. Dan tadi kan, saya kata tadi, kena tahu pilih rutin dan penting. So, you will never change your life until you change something you do daily. Maksudnya apa? Anda semua tak akan berubah. Hidup anda tu tak akan berubah sehinggalah anda mengubah sesuatu yang anda lakukan hari-hari, rutin. Okay? Sehingga anda ubah apa yang anda lakukan hari-hari. Sebab the secret of your success is found in your daily routine. Maksudnya rahsia untuk anda berjaya, rahsia untuk anda capai kejayaan ini sebenarnya tersembunyi di belakang rutin harian anda. Apa rutin harian yang kita buat hari-hari? Kalau hari-hari bangun, tengok TV, tengok rancangan hiburan sana sini, tengok Facebook orang, tengok live orang, tengok apa yang orang buat,
Itu rutin yang kita buat. Yang sukses itu adalah orang itu. Sebab apa? Setiap video yang dia buat, kalau ada orang tengok banyak, dia akan dapat duit yang banyak. Kita tetap di situ. Ubah rutin. Bangun pagi, tak payah tengok semua tu. Kalau nak buat video sendiri boleh. Buat video sendiri. Cerita pasal kopi, cerita pasal Syuhur, cerita pasal kejayaan. Itu adalah perubahan yang anda buat dalam rutin anda. Okay? Cuba ubah rutin itu untuk melihat sedikit kejayaan. Pasti akan ada perubahan. Percayalah, pasti akan ada. Sebab saya dah buat, walaupun tidak 100%, saya nampak kejayaan. InsyaAllah. Impian tak akan tercapai tanpa usaha. Usaha dia apa? Ubah. Okey, ubah dulu. Kau tak boleh nak ubah orang lain, ubah diri dulu. Ubah rutin harian dulu. Ubah yang itu dulu. Okey, usah berangan untuk berjaya kalau hidup penuh alasan. Kalau dulu nak pergi kelas, alamak malasnya nak bersiap-siap pergi Syuhur. Okey, tak ada kenderaan, kena ambil Grab 780. Okey, pergi balik dah beratus. Contoh macam Kak Mawan. Saya sangat respect Kak Mawan. Okay, saya sangat respect Kak Mawan. Sanggup. Tak ada orang nak hantar dia datang Syuhur, ambil Grab RM90 pergi, RM90 balik. Reward dia bus manager sekarang. Siapa dapat? Saya ke Kak Mawan? Saya ke anda dapat? Anda yang dapat, usaha anda. Okay. So kalaulah Kak Mawan nak bagi alasan, alamak tak ada kenderaan lah, tak ada orang nak hantar lah, tak naklah pergi kelas. Okay, kalau Kak Mawan masih lagi ada alasan begitu dulu, pasti Kak Mawan tak capai BM tu sekarang. Sebabkan tak ada alasan lah Kak Mawan capai apa Kak Mawan ada sekarang. So anda semua kena macam tu. Kalau dulu kena bersiap-siap nak pergi Syuhur, sekarang tak payah. Buka je kamera, tekan je link Zoom yang orang lain dah sediakan, dengar je. Ambil ilmu, catat, buat. Sudah pasti kita akan ada rasa-rasa sesekali kita akan rasa down bila kita cerita orang tak nak, orang reject, orang hina. Sudah pasti. Nama pun nak berjaya, tak akan ada kejayaan yang mudah. Kan? Tak ada yang bulat tu datang bergolek, yang pepeh tu melayang, tak ada. Semuanya pasti kena lalui dengan konak duri. Baru boleh capai. Sebab itulah di saat gagal, jangan kamu rasa down. Apa yang perlu buat? Hanya mulakan lagi sekali dengan lebih hebat. Mulakan lagi sekali dengan lebih cergas. Mulakan lagi sekali dengan lebih mantap. Pasti kejayaan milik anda. Cepat atau lambat. So ini juga adalah salah satu gambaran yang saya sangat suka. Success is like an iceberg. Iceberg ni adalah bongkah ais yang ada dekat atas laut. Okay. Kita selalu nampak apa bandingan dia dengan sukses ni. Okay. Contoh kita ambil Kak Ina. Semua orang akan nampak Kak Ina tak apalah, dah go diamond dah senang dah mudah dah boleh buat dah, cakap je orang nak. Okay, itu adalah iceberg yang ke atas. Tapi pernah tak kita tanya, apa Kak Ina buat di bawah iceberg tu, apa Kak Ina buat? Apa pengorbanan yang Kak Ina buat sehingga Kak Ina capai Gold Diamond? Tanyalah Gold Diamond lain pun, apa yang diorang buat? Biasanya kita tak nampak yang bawah tu, kita hanya akan nampak apa yang di atas tu sahaja. Itu kesilapan kita. Itu kesilapan kita melihat kejayaan orang. Jangan lihat orang itu berjaya sekarang. Lihatlah pada hari pertama dia stand up jadi ahli. Dia juga sama macam kita. Cuma
dia lebih awal daripada kita dan mungkin dia lebih rajin daripada kita. Okay. Dulu masa saya mula-mula start dengan Kak Ina dulu pakai motor je. Motor Kak Chai, Honda lampu bulat. Masa tu meeting Chuang Ho tak ada. Macam kita sekarang ni, dulu hanya ada di beberapa tempat di Dewan Sivik MPPJ dan juga di Ampang, Dewan Risda. Apa Kak Ina buat masa tu? Angkut dengan motor Honda Cup dia, seorang pergi hantar, ambil seorang pergi hantar, ambil seorang pergi hantar. Itu pengorbanan Kak Ina dulu. Lepas tu dapat first gaji vice manager, Kak Ina beli Proton, senang sikit lah. Kan? Itu pun pukul 12, pukul 1 malam baru balik berkongsi, bercerita, berusaha dengan orang. Okay. Kita macam tu tak? Kita macam tu tak? Tanya diri sendiri, aku macam tu tak? So kalau nak berjaya, kena macam tu. Saya pun samalah, saya mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Jangan melihat kejayaan orang tu hanya dia berjaya. Lihatlah macam mana dia menaiki tangga untuk kejayaan. Pasti kita akan dapat satu semangat yang sangat hebat. Samping ilmu-ilmu lain yang dikongsikan. Saya rasa sampai situ saja perkongsian saya malam ini. Terima kasih kepada rakan-rakan semua di atas perhatian anda dan semoga perkongsian saya malam ini memberi satu semangat kepada anda semua untuk memulakan lagi sekali perniagaan syurga. Tak apa, jatuh mula balik, tak apa. Bak kata Kak Liza, selagi ada seorang yang nak minum kopi, dia pasti akan terus menjalankan perniagaan. Sama lah macam kita. Selagi ada orang order kopi dengan kita, buatlah. Orang A tak nak cari B, B tak nak cari C, C tak nak cari D, pasti akan dapat. Okay? So, itu saja perkongsian saya. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf kalau dalam perkongsian saya ini ada hati-hati yang terluka, ada hati-hati yang tertulis. Saya minta maaf kerana itu semua adalah kelemahan saya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Mana Mawan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Hasina ada nak ulas apa-apa tak sebelum kita tutup majlis ini ataupun ada apa-apa pertanyaan dari rakan-rakan? Okay, cuma nak cakap, you dengar macam mana perkongsian senior WM diorang ini dalam paksa, dalam tak ada feel, tapi dia boleh menyampaikan tak feel dia. Kan? So jadi kita tak buat, kita tak tahu. So nak berjaya kena buatlah walaupun dalam keadaan kadang-kadang kita rasa tak ada mood, penat. So kalau kita dah mula buat, insya-Allah kejayaan itu akan datang satu persatu. So tahniah untuk adik Ani yang sangat hebat penyampaiannya. Dan pasti akan jadi lebih hebat kalau terus polish dalam bab bisnes ni. Dalam network Kak Ina ni kebanyakan Kak Ina tengok kalau menyampaikan produk tu banyak dah yang speaker power menyampaikan topik bisnes. So cuba ambil part topik ni supaya bila kita tahu kita boleh orang kata menjadi guru kepada network kita untuk mengajar mereka faham di mana hebatnya perniagaan Syongho. Jadi kalau kita boleh transfer, kita boleh deliver rasa kenapa kena buat Syongho ni betul-betul kepada network kita, barulah mereka duplicate kita. Sebab tu nak dapat tu kena buat macam Dik Ani ni. Dik Ani ni pun baru 2-3 topik bisnes lah. Kalau boleh kan macam mana servis, macam mana handle bantahan, kan? Macam mana banyaklah topik-topik bisnes yang kita kena polish.
Masing-masing boleh tawarkan diri untuk polish diri masing-masing untuk menyampaikan topik ni. So WM Syahizat pun sangat bagus dah. Malam ni kalau dia tengok slide produk dia banyak penambahbaikan. Kalau suruh buat lagi topik Lindsay, tambah lagi knowledge tu kan. So lama-lama akan lengkap lah. Siapa yang tak pernah buat Lindsay, cuba buat Lindsay pula. Sebab Lindsay ni adalah satu benda yang memang kita kena mahir untuk kita sampaikan. Sebab kes-kes kronik kita kena guna Lindsay. Tapi kalau kita tak mahir, macam mana kita nak bagi dosis, nak cerita tambah, nak handle healing crisis. Topik healing crisis pun satu topik yang kita kena present, baru kita yakin. Okey, gunakan platform Zoom meeting mingguan kita ni untuk polish diri masing-masing. InsyaAllah. So kita boleh sama-sama capai goal diamond tu dalam masa secepat yang boleh kalau kita usaha betul-betul. Okey? So boleh buka sesi soal jawab dalam 2-3 minit sampai 11.30 ngam kita tutup. Ada siapa nak tanya? Nak tanya senior WM Noaini ke? Nak tanya WM Syahizat ke? Tentang Lindsay? Silakan. So ataupun nak offer diri untuk next week punya, next week belum ada calon ni. Special WM Nolailani. Nak buat topik bisnes ke next week? Another step to be a diamond. Fikir-fikirkan. Kalau nak, bagi tahu dan topik apa yang rasa nak present dalam list bisnes punya topik lah. Boleh lah ni? Allah, insya-Allah. Okey, nantilah ni bagi tahu.